أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan peluang untuk bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah dan dikurniakan untuk duduk dan hadir dalam majlis ilmu yang disebutkan Nabi Raudatun min Riyadil Jannah. Kita dapat sama-sama dapat membaca mutiara hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis Nabi ataupun selawat ke atas baginda Nabi adalah miftah libabil yasar, iaitu pembuka bagi pintu-pintu kemudahan. Dan seterusnya, tahniah bagi yang sudah mengundi. Anda semua telah menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang baik, termasuk yang melihat secara alam maya. Tahniah sebab mengundi, dan kita ada mark di tangan kita tu sebagai tanda yang kita sudah melaksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Dan dengan itu kita berdoa moga-moga yang memimpin kita akan membawa negara Malaysia dengan baik, stabil politiknya dan juga ekonominya dan juga dari sudut agamanya. Nabi sebut dalam hadis, dalam hadis tentang amanah tu, wa innaha yaumal qiyamah khizyun wan nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha. Sesungguhnya jawatan tu, bila mana seseorang yang ambil jawatan, maka sesungguhnya di akhir kiamat kelaknya adalah salah satu daripada penyesalan dan penghinaan, yang sehingga menyebabkan orang yang menyesalnya ambil tanggungjawab. Kerana apa? Kerana nyasib menunaikan, melaksanakan tanggungjawab. Kata Nabi, illa, kecuali siapa? Kecuali orang yang mengambil amanah tersebut dengan cara yang betul, dan yang wa'ada alaihi fiha, dan yang menunaikan kewajipan-kewajipan di dalam amanah-amanahnya tersebut. Jadi kita sambung pada pembacaan hadis yang ke-29, muka surat 144, hadis ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min iqtirabis sa'ati an turfa'al ashrar wa tuda'al akhyar wa yuftahal qawlu wa yukhzanal amal wa yuqra'a bil qawmi al muthannah laysa fihim ahadun yunkiruha. Qila wa mal muthannatu? Qala maktutibat siwa kitabillahi azza wa jal. Rawahu al-Hakim fil Mustadrak wa Tabrani wa qala al-Hakim sahihun wa aqarruhu al-Dhahabi. Jadi maksud daripada hadis ini daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara tanda-tanda hampir berlakunya kiamat ialah diangkat, maksudnya dimuliakan orang-orang yang jahat dan direndahkan, yakni dihina orang-orang yang baik. Banyaknya berbicara tanpa disertai dengan perbuatan, dibacakan kepada kelompok manusia al-muthannat,
tanpa ada sesiapa yang membantahnya. Lalu baginda ditanya, apakah yang dimaksudkan dengan al-muthannah? Baginda menjawab, apa yang ditulis selain daripada kitab Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan Imam Tabrani berkata Al-Hakim, hadis ini hadis sahih yang diperakui oleh Imam Az-Zahabi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tu ada banyak riwayatnya. Ada banyak riwayat hadis yang menyatakan tentang hadis yang kita bicarakan pada hari itu, di mana tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di mana turfa'al ashrar, maksudnya orang-orang jahat tu kelak di akhir zaman yang akan diangkat, dimuliakan, bahkan bukan dimuliakan lagi, tetapi mereka tu akan diangkat menjadi pemimpin. Bila mana dah akhir zaman kelak, orang-orang jahat tu akan diangkat sebagai pemimpin. Manakala orang-orang akhyar, orang-orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, mereka tak pulang kena, akan dihina. Contohnya siapa yang dihina? Para alim ulama dihina. Dan mereka yang orang yang baik-baik, kita lihatnya akhirnya dihina, dicerca dan sebagainya. Sehingga kan orang-orang yang jahat tu dan sikap orang-orang di akhir zaman tu, kata Nabi, wa yuftahal qawlu wa yukhzanal al-amalu. Mereka tu tadi membuka, wiftah tu membuka, tapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan wiftah tu adalah banyak bercakap. Contohnya manifesto lah. Contohnya pak cakap banyak, pumpang. Kelak kami orang menang, PTPTN dimansuhkan, contoh. Apa lagi manifesto? Bila mana kami orang menang, GST dihapuskan, barang turun, tapi si turun juga harga barang. Bila kami orang menang, tol akan dihapuskan, si hilang juga tol. Sarawak je hilang, alhamdulillah. Di Kuching lah, di Kuching. Walaupun Tok Nan pun usahalah, alhamdulillah. Kalau Bintulu pun ada tol, na'udzubillah. Hari-hari kita habis duit. Saya dulu dia di KL, tuan-tuan. Di KL tu dalam wallet kita kena ada duit. Kalau saya ada duit, siapa lepas tol? Saya pernah pinjam kereta kawan. Pusing kawasan Ampang, kawasan Setiwangsa ya. Pusing dalam wallet tadi ada RM10 saja. Pusing salah jalan, termasuk jalan tol. RM10 kita dah simpan nak makan esok hari. Tapi alangkah malangnya malam yang kena bayar tol. Tol sia dah rega lebih kurang dalam RM3 lebih lah kena top up. Top up tadi dalam IC top up paling kurang RM10. Habis duit RM10 top up dalam IC. Esok ya saya dah makanan saya. Nak madah teruknya ada tol lah. Nak tol lah. Kita tahulah tol lah duitnya adalah untuk kegunaan menyelenggara negara lah. Kita nafikan lah. Tapi tadi kadang-kadang manifesto daripada orang mengatakan akan dimansuhkan tol, tapi si tak mampu nak mansuhkan tol. Di Sarawak tu si perlulah ada tol, si perlulah kaya apa. Minyak banyak, apa nak ditolnya? Minyak banyak apa semua. Jadi si perlu kepada tol. Kita bisik berhasratlah kerana kita kaya dengan hasil bumi. Yang pentingnya pandailah kita manage-nya lah, insya-Allah. Jadi bila mana banyaknya bercakap, banyak bicara, kerana bila man kasrul kalam, kasrul khata' lah, banyak juga salahnya. Dan begitu pula wa yukhzanal amal. Wa yukhzanal amal tu maksudnya nyasi sertakan yang pun bicara ya dengan perbuatannya. Nyasi sertakan apa yang dia cakap sama juga lah dengan apa tu, dengan orang-orang yang orang agama ataupun orang-orang manusia di akhir zaman tu. Nasihat orang bukan main. Di TikTok beri nasihat, bagus dahnya pun kontennya beri nasihat apa semua, tapi lalasnya pun si pola. Tuan-tuan, kita kena semayang tahajud tuan-tuan, tapi nya pukul 3 pagi nya pun tidur. Jadi banyak bercakap tapi tidak mengamalkannya, tidak disertai dengan amalnya. Sebenarnya hadis Nabi tu nya kias kepada orang Yahudi, sebenarnya nya kias kepada orang Yahudi, kerana Allah sebut dalam Quran tadi tentang orang Yahudi tu, bila mana orang Yahudi tu atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa tatluna al-kitab. Surah Al-Baqarah. Kita orang madah dengan orang bil bir, dengan benda-benda yang bertakwa, benda-benda baik, padah dengan orang. Ayat tu kalau kita baca tafsirnya,
dalam kitab tafsir semua cerita, tok ditujukan kepada orang Yahudi pada zaman tersebut. Di mana orang Yahudi tu ada ahli keluarga mereka yang masuk Islam. Dia berdah siapa bagus kau ikut Muhammad dia. Muhammad tu benar, apa yang diperintahkannya adalah benar. Tapi nya still di dalam agama Yahudi. Ya ditegur oleh Quran dalam Al-Quran tadi. Ditegur tadi ta'muru dan nas bil bir. Orang padah orang tu polah baik. Tapi watansawna anfusakum. Tolong lupa dengan diri kita orang. Watatlunal kitab, dan kita orang baca kitab. Afala taqilun. Adakah kita orang tidak berfikir? Dalam Quran Allah banyak kali ulang perkataan taqilun. Bersuruh kita berfikir. Berfikir kerana dengan berfikir taklah akan menyebabkan kita boleh memahami agama. Kalau terlalu fikir bahaya juga. Fikir benda nak saya ada ending. Contohnya orang maulah dalam ilmu mantik tu ada sikit orang selalu mainkan benda ya. Sebelum ayam apa? Telur. Sebelum telur apa? Jadinya dah tengok yalah rahsia Allah. Berfikir cuma jadi tu geng-geng makrifat banyaknya. Berfikir cuma last jadi nyampun akidah terpesong. Akidah terpesong sampainya mengatakan Allah itu adalah aku katanya. Sudah. Ada akidah macam ni tuan-tuan. Memang ada. Allah ada di dalam kocekku dahnya. Allah ada bersamaku. Allah memanglah. Allah terdekat daripada min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher katanya. Allah ada dalam diri aku. Dah jadi akidah yang sesat. Tu terlalu berfikir yang namanya orang sebut tasawuf falsafi, tasawuf falsafah yang terlalu ekstrim lah. Tasawuf yang paling bagus adalah tasawuf yang sunni ataupun yang salafi. Salafi itu merujuk kepada tasawuf seperti zaman Imam Malik bin Anas, ataupun tasawuf seperti Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka tu orang-orang sufi sebenarnya mengamalkan kesufian. Imam Ahmad bin Hanbal masyhur kisahnya, kaya, keluarga kaya, saudagar, tetapi hidup dalam keadaan yang biasa, zuhud. Wa yuqra'a bil qaumil al musannatu laisa fihim ahadun yunkiruha. Yuqra'u tu maksudnya tadi dengan wazan fi'il mudhari' majhul, dalam bahasa Arab je lah, fi'il mudhari' majhul tu dibacakan bil qaumi, dengan ada satu kelompok manusia tu yang dinamakan, Nabi kata al musannah laisa fihim ahadun yunkiruha, dan tidak ada seorang pun yang akan menafikan mereka tu, golongan-golongan al-musannah tu. Jadi tidak para sahabat tu si tahu siapa musannah tu ya Rasulullah. Habis sahabat tanya, "Muhammad musannah." Siapa musannah tu Rasulullah? Si faham. Maka Nabi jawab, "Maktutibat siwa kitabillahi azza wajal." Mereka tu orang yang apa yang ditulis selain daripada kitab Allah. Musannah tu kalau ikutkan daripada sejarahnya, al-musannahnya adalah nama kitab yang telah ditulis pada zaman rahib-rahib yang keluar daripada zaman Nabi Musa alaihi salam. Al-musannah tu bila mana turunnya kitab Taurat turun, maka tadi ada disebutkan 10 commandment, 10 perintah yang Allah wajibkan ke atas orang Yahudi, tapi rahib-rahib macamnya menukar, memalsukan kandungan di dalam Taurat, sehingga mereka tu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, diterbalik tidaknya, saja mengubah ikut hawa nafsu, ubah. Ya kisah orang Yahudi lah al-musannah tu, maka dinamakan kitab tersebut al-musannah. Sampai golongan-golongan pemalsu kitab tu digelar al-musannah. Bila digelar sebagai al-musannah, maka melekat. Sampaikan ada satu kisah ya. Ada satu kisah berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang wanita Yahudi tu. Orang wanita Yahudi tu dia mengadu dengan Sayyidina Umar. Di mana dia mengadu tentang apa? Tentang tadinya si dapat harta warisan daripada anak lelakinya. Kan kalau kita dalam faraid, meninggal je anak lelaki, mun ada bininya dapat, anaknya dapat, mak pun dapat, mak bapak. Atau jadi anak yang belum berkahwin, so bilanya dah meninggal, maka maknya dapat harta. Tapi tadi macam dah dalam kitab kami orang, kitab Yahudi, mak si dapat mewarisi harta tersebut.
Maka Sayyidina Umar tanya, sini kau baca tu kitab ni, kitab nama Al-Musannah ke? Oh. Maka Sayyidina Umar mencela kepada orang-orang yang memalsukan kitab Taurah ya, sehingga dia mengatakan berikan kepada si ibu untuk harta anak keadaannya. Menunjukkan dalam Islam hukum faraid tadi maknya dapat harta ya. Di sini menandakan tadi kitab-kitab Taurat yang telah diubah ya. Diubah oleh orang rahib-rahib Yahudi mengatakan ibu tak dapat harta warisan daripada anak, padahal dia dapat sebenarnya. Dia dapat. Dan bila mana Nabi sebut tadi dengan orang yang musannah tu juga, nya akan menggunakan kalam-kalam mereka tu selain daripada kitab Allah dan kitab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sebut dalam hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu law tamassaktum bihima. Nabi sebut tadi, aku tinggalkan kepada kalian ada dua perkara Nabi tinggalkan. Yang pertama kitabullah, maksudnya Al-Quran, dan kedua adalah sunnah Nabi. Dalam riwayat Muslim mengatakan wa israti, dan juga ahli keluargaku. Ahli keluargaku. Jadi apabila Nabi SAW tadi tinggalkan dua perkara, termasuk tambahan tadi keluarga Nabi. Kerana apa? Kerana yang ketiga ya, kitab Allah dan sunnah Nabi itu adalah di antara sumber utama di dalam kitab pun hukum hakam. Selalunya kita akan berhukum dengan 4 tuan-tuan. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dengan Qiyas. Dan ada mukhtalafih, iaitu hukum yang diperselisihi oleh ulama. Contohnya seperti masalih mursalah, saddu zara'i, qaulus sahabi, al-uruf dan sebagainya. Ia adalah hukum hakam, di mana kaedah. Ada juga ulama-ulama tadi yang memahamkan hadis tu yang agak syadid. Dia kata tadi, bila mana seorang umat Islam merujuk kepada kitab-kitab seperti kitab usul fiqh, kitab tafsir yang bukan daripada Al-Quran, maka termasuk dalam musannah. Tapi ulama-ulama telah membantah bahawasanya maksudnya bukan sedemikian. Kerana kitab-kitab, contohnya kitab usul fiqh yang Imam Syafi'i karang, namanya kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah tu adalah kitab yang berkaitan dengan usul fiqh, cara-cara nak memahami Quran, cara-cara nak memahami hadis Nabi SAW. Bila mana kita lihat orang-orang yang baru nak berhijrah, tuan-tuan, orang-orang baru nak berhijrah, bila mana setidaknya membaca Al-Quran, dia salah baca sikit je. Contohlah nak selalu salah guna ayat Quran berkenaan dengan bunuh orang-orang kafir harbi. Kalau jumpa sidak tepi jalan, bunuh. Munnya si faham dengan kaedah-kaedah usul fiqh, dia pergi keluar rumahnya, bunuhnya orang. Ya yang berlaku dengan ISIS, tuan-tuan. Salah faham dalil Quran, keluar-keluar bunuh orang. Keluar istilah tadi, istilah kafir harbi tu kita wajib bunuh terus padanya. Jadi ia adalah kesilapan dalam memahami usul fiqh. Kabilah ilmu usul fiqh disusun oleh para alim ulama untuk kita faham hadis tu bermakna macam ni. Adakah hadis tu perintah Nabi tu sunnahkah, wajibkah, haruskah, makruhkah? Makanya ada penentuannya di dalamnya. Bapak Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, sebelum kami orang kenal dengan Imam Syafi'i tu, kami orang mesti tahu hadis tu amu taksiskah ataupun hadis tu mutlakkah, muqayyad mutlakkah, dan si tahu dengan Imam Syafi'i yang menyusunkan hadis tersebut ikut kaedah-kaedahnya. Dan bila akhir zaman tu kelak, memang akan ada timbul orang yang kelompok manusia yang akan berbicara dengan selain daripada kitab Allah. Berbicara, dia akan cakap depan orang Arabi yang menggunakan kalam-kalam daripada selain kitab Allah. Contohnya ilmu sains. Sedangkan ilmu sains tu, kalau kita belajar ilmu sains tu lebih kepada pengkajian, tapi saya ada jawapan. Sebab ialah bila dikajikan tentang ketuhanan, bila ketuhanan dalam sains tu masih dalam keadaan, bila si mampu nak jawabnya kan ada there are power beyond our limit lah, apalah. Ada kuasa asing, contohnya macam tentang movie apakah saya tengok berkenaan dengan space and time. Apa yang ada tadi, ada satu kuasa yang di luar jangkauan kita tu ada membantu kita, tapi dia dengan Tuhan. Masalahnya saya tadi dah tahu ada sikit kuasa yang boleh bola tok yang kita siapa nak
nak tahu siapa yang seolah ada orang ngatur je alam semesta tu, kata orang saintis tu. Tetap yang menafikan Tuhan tadi. Yang malah kita si tahu siapa ya. Yang mau tahu je sampai siapa. Padahal dalam Quran dah sebut yang mengaturkan alam tu daripada alam semesta semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sains tu artinya berhujahlah dengan sains dan sebagainya. Sehingga kan mereka tu bila berhujah sampai satu tahap saya ada orang nak menafikannya, tu lah bahayanya. Nabi sebut tu dah dekat-dekat dah hari zaman tu, bila orang dah berani bersuara, saya ada orang berani nak membantah mereka. Siapalah perlu didik anak-anak tu tuan-tuan. Nya pun solusinya apa? Didik anak-anak untuk menjadi seperti ulama-ulama dahulu. Imam Al-Ghazali ya, nya adalah ulama yang faqih, bukan sekadar faqih lagi, nya dah alim. Nya selalu berdebat dengan orang-orang yang berpahaman sesat tu, dia berdebat, nya bantah mereka. Jangan sampai satu zaman kelak saya ada lagi orang nak membantah orang-orang yang sesat, dibiarkan sehingga kan orang lain pun jadi sesat. Sebab itu adalah penting bila anak-anak muda tu, saya pun pernah tanya lah dengan murid-murid saya. Saya tanya saja, tapi saya dah ada pola apa-apa tuan-tuan. Saya dah ada pola apa-apa, jadi boring nak. Tanyalah, beri tahu dulu dua benda. Siapakah idola kamu? Dan yang kedua, apakah cita-cita kamu? Bila sebut idola tuan-tuan, anak-anak umur dalam lebih kurang 14 tahun, 15 tahun tu, idola sini saya asyik kenal tuan-tuan. Saya tanya, siapa tu? Saya ingat nama, lupa. Siapa tu? Saya tanya, siapa tu? Tok pemain ML. ML ni apa? Mobile Legend. Oh, game baduhal. Idolanya pemain game. Pemain game. Saya pun jadi risau, pemain game. Seorang lagi tu sebut tadi, nama-nama tu. Tok siapa lagi? Kena idolakannya. Tok pemain PUBG Indonesia. Tergamam je. Kena idolakannya. Sebabnya terror main PUBG. Astaghfirullahalazim. Lagi-lagi yang lain ni. Oh, tok orang putih lagi. Macam-macam. Saya dah pun yang mengidolakan idola-idola kita yang patut kita idolakan, iaitu para sahabat ataupun para alim ulama yang saya dah idolakan mereka. Kenapa? Kurangnya pendedahan kepada mereka. Buka-buka je telefon tuan-tuan, apa yang mereka nampak adalah TikTok, nampak YouTube. Nampak buka-buka TikTok, nangga Ryan Bakery. Mau jadi Ryan Bakery lah, jadi content creator katanya. Jadi ya setidaknya pun gambaran visualize dah disiap. Beza dengan orang-orang zaman dulu, mungkin dah kenal Mahathir tu, semua belajar sejarah. Sebenarnya penting subjek sejarah sebenarnya. Bila ada subjek sejarah, setidaknya kenal siapakah orang yang banyak berjasa untuk negara, siapa yang banyak berjasa untuk agama Islam. Tu masa masih kecil tu sebenarnya kena dididik sebenarnya. Siapa sirah paling penting lah. Di antara kitab yang paling saya sarankan untuk dibaca adalah Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah, yang mana kisah sahabat banyak dalamnya lah. Dibacakan biar saya kenal. Dia kecil diceritakan. Jangan lagi baby dicerita pasal Batman. Batman tu namanya Wayne, Bruce Wayne katanya. Cerita pasal Batman, cerita pasal Superman. Memangnya jadi idolakan Superman lah kelak. Kami berusaha kelak mau jadi Superman katanya. Sudah. Mau jadi Ultraman. Kalau nya masih kecil, umur 8 tahun, setiap boleh terima lagi lah. Dalam bayar umur remaja tu, saya kena kenal. Contohnya ada orang tanya, biak-biak tu, mau siapa jadi Perdana Menteri? Mau Solos katanya. Solos tu tentuannya pemain game juga. Dia mesti mau Solos jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab dia nampak muka Solos je hari-hari dalam telefon saya. Ada yang seorang kata, bagus juga lah, nyadah tadi, siapa mau jadi PM kelak? Adik mau pilih siapa jadi PM? Ustaz Azhar Idrus katanya. Ustaz Azhar Idrus tadi, yang sadu nangga muka Ustaz Azhar Idrus dalam telefonnya. Di sini tadi telefon tu banyak memberi impak sebenarnya, impak kepada anak-anak. Bila mana mereka tak membesar tanpa mengenali kepada para alim ulama ataupun Allahumma salli ala Muhammad, para sahabat, ataupun orang-orang yang baik yang boleh jadikan contoh siapa-siapa nak jadi seperti, saya mau jadi seperti Datuk Ismail Sabri katanya. Contohlah, baguslah, ada kebaikan lah. Nak jadi seperti KJ Khairi Jamaluddin katanya, boleh, ya kira adalah kebaikannya. Kalau kayak ada seorang murid saya yang berdiri yang ada
idola saya adalah Abdul Rahman bin Auf. Saya kata, tok betul. Tok bagus, dia kata. Tok bagus. Kena idolakannya. Jadinya cerita kenanya idolakan Said Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, cerita. Jadi saya pun sebut tok betul tepuk tangan. Toklah idola yang patut kita jadikan sebagai idola sebenarnya. Contoh macam saya sendiri, idola saya banyak. Idola saya memang banyak. Kalau saya ceritalah dengan saya siapa yang saya idolakan, kenapa saya idolakan si fulan tu. Kalau kita nak mana Nabi Muhammad, klise gila lah, semua orang idolakan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nak idolakan seseorang dan kita mau jadi seperti seseorang, yang patutnya kita didik di dalam diri seorang anak sehingga kan bilanya besar kelak dia tahu bahaya-bahaya yang ada di luar sana, yang ada banyaknya orang yang berpemikiran yang tidak betul mengikut syarak. Yang dirisau kita sebenarnya. Jadi bila Nabi sebutkan al-musannah tu juga adalah golongan-golongan Yahudi. Jadi golongan-golongan Yahudi yang memasukkan kitab tu, dan sombongnya mereka tu orang Yahudi tu memang dah dicerita dalam Quran. Di mana Allah pernah sebut dalam Quran, tuan-tuan. Wa idh qala Musa inna Allaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Tok ceritanya awalnya dalam tafsir, ada seorang laki-laki tu, nya miskin. Bila nya miskin, nya pergi bunuh nya pun pakciknya, adiknya supaya nya dapat wariskan harta. Bila nya bunuh, maka tadi apa yang terjadi, nya report dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa, ada orang bunuh ahli keluarga aku. Maka disuruh cari siapakah pembunuhnya. Bila tadi rakyat umat Nabi Musa kata dengan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, minta dengan petunjuk dengan Allah, siapa yang bunuh dia. Maka Nabi Musa berdoa, maka ya Allah pada innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Dia macam orang Yahudi tu mempertikaikan wahyu. Awal aja dah pertikaikan wahyu. Ni madah okey, Allah dah padah tadi kita kena sembelih lembu. Orang Yahudi tak apa jawabnya, qalu atattakhizuna huzwa. Kau anggap orang tak bodoh kah adanya? Kami orang nanya siapa yang bunuh kau mau sembelih lembu? Apa kaitan katanya? Saya ada kaitan katanya. Menafikan wahyu. Ya bahaya. Sama ke zaman kita itu terbalit je sebenarnya, saya ada beza. Umat pada zaman itu menafikan wahyu juga. Sama kena panggil orang Yahudi. Walaupunnya bukan Yahudi. Walaupunnya bukan orang bangsa Yahudi, tapi mereka tu pun menafikan wahyu. Menafikan perintah wahyu, menutup aurat apa semua dinafikan. Contoh orang menafikan tadi feminism, kelompok feminism pernah menafikan kena Allah si adil, kena beri laki je lebih harta, sedangkan perempuan pun mau hidup katanya. Si adil faraid tu katanya, laki patutnya bagi sama rata lah katanya. Mempertikaikan wahyu. Apa hukumnya? Boleh jatuh kafir kalau kita mentikaikan wahyu. Bahaya, kalam macamnya bahaya, tuan-tuan. Yang sebenarnya ada hikmah kena Allah berikan daripada lelaki tak lebih daripada perempuan di dalam sudut fiqhul miras, dalam pewarisan harta. Kena ada sebabnya. Perempuan tadi, orang datuk tadi yang mengharapkan apa? Yang mengharapkan equality di dalam kehidupan di dunia tu. Kadang-kadang bangsa-bangsa feminism tu, tuan-tuan, di Malaysia tu dah ada sebenarnya. Dah ada kelompoknya, tapi yang minoriti. Tetapi kalau di barat memang banyak sidanya tu feminism. Mengharapkan equality, tapi bila bertanding kalah, dikatakan tidak adil pula. Jadi itu adalah masalah pemikiran yang kata para alim ulama yang sudah kharbnya pun akalnya sudah si betul. Bila akal sudah si betul, dia perlu dipandukan dengan wahyu. Wahyu yang akan membetulkan. Jadi bila mana tadi kisah orang Yahudi tadi, bilanya disuruh sembelih lembu, tanya lagi, qalu du'u lana. Apa tu? Ya wahai Nabi Musa, tanya dengan Tuhan. Ma hiya? Apa ya? Lembu apa nyamuk? Mau nanya lembu apa nyamuk? Disebut dalam Quran dia launnya pun color lah, apalah dan sebagainya. Lembu yang yang masih yang ada tanduk sekian macam-macam lah disebut dalam Quran. Maka dalamnya ada kisah tadi, kisah tentang anak yang soleh. Anak yang soleh, mungkin saya pernah ceritalah cerita tentang anak yang soleh.
yang ada memiliki lembu yang warna kuning, lembu warna kuning yang dibelikan kemudian disembelih, dan sebahagian daripada lembu itu dipukul kepada si mati dan hidup. Hayyun wa yuhya, dihidupkan balik tadi untuk menunjukkan siapa yang mati. Zaman orang mangsa Yahudi tu macam-macam wahyu turun, tetapi masih juga sidaknya tadi memalsukan kitab Allah, memalsukan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bila Nabi sebut tadi maktutibat siwa kitabillahi azza wa jal, yang mana mereka tulis selain daripada kitabullah. Kita lihat apa syarah daripada Syekh Abdul Aziz. Baginda Rasulullah SAW telah pun menjelaskan makna al-musannah, iaitu apa yang ditulis selain kitab Allah, itulah undang-undang yang fasid yang manusia mula berhukum dengannya tanpa merujuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana undang-undang sesebuah negara ya bukan berpandukan kepada kitabullah, bukan berpandukan kepada sunnah Nabi, maka ialah dimaknakan oleh Nabi SAW tadi dekatnya hari kiamat. Bahkan perkara itu dipersetujui oleh mereka yang berada di timur hinggalah ke barat tanpa ada bantahan daripada seorang pun dalam kalangan mereka. Kalau kita dah lihat zaman tu berlaku, tuan-tuan, jadi jaga-jagalah dekatnya waktu akhir zaman, dan kita hendaklah banyakkan beramal. Bila undang-undang yang fasid semua, sebab kita takut, kita bukanlah pada takut gila lah, sebab kalaulah negara kita dipimpin oleh orang yang bukan mementingkan tentang agama, nya akan merosakkan ibadah kita dan sebagainya. Jadi akan jadi payah. Jadi akan jadi payah. Nya akan berhukum dengan sekian, bukan berhukum dengan kitab Allah, kerana nya bukan Islam. Dan majoriti daripadanya pun yang pembentukan kerajaan bukan daripada orang Islam, lagilah bahaya. Susah nak beribadah. Jadi Abu Ubaid juga telah meriwayatkan hadis ini dalam kitab Gharibul Hadis. Dan kemudiannya beliau menyatakan, aku pernah bertanya kepada seorang lelaki yang pakar berkenaan kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab-kitab Samawi, sama ada beliau terketahui dan membaca tentang Al-Musannah. Lantas lelaki itu mengatakan, sesungguhnya pendeta dan rahib daripada kalangan Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa alaihi salam telah memalsukan kitab yang ada pada mereka mengikut keinginan mereka yang bukan dari kitab Allah, lalu mereka menamakannya Al-Musannah, nama kitab. Seolah-olah maksud beliau ialah mereka menghalalkan dan mengharamkan padanya apa yang mereka inginkan, sedangkan perkara itu bertentangan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, bila mana orang yang zaman itu tu Nabi kiaskan zaman dulu sebelum agama Islam tu, agama wahyu Nabi SAW turun, orang Yahudi pada zaman Nabi Musa tu dah memasukkan kitab. Nabi nak kata golongan-golongan yang hidup pada zaman Yahudi dulu tu nya di zaman kita tu nya akan ada lagi kelak. Nya akan ada mereka yang memalsukan. Contohnya lah, ada orang tadi yang mengatakan tudung toksik wajib. Bukan tudung lah, tudung memang masih wajib. Tutup aurat wajib. Tutup aurat toksik wajib, dan ikut Islamnya menutup aurat sik wajib. Ikut kehendaknya. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti Siti Kasim. Kan yang mananya Islam liberal katanya. Saya Islam saya boleh pilih katanya. Boleh pilih katanya. Dah ada contoh-contoh. Contoh-contohnya. Bila mana mereka tadi membawa pemikiran Islam liberal, nya boleh merosakkan minda-minda anak-anak muda. Sebab kita perlukan pemimpin yang agak siklah pada keraslah. Pemimpin yang tegas. Contohnya di Qatar, tuan-tuan, di Qatar dikritik satu dunia. Qatar tu negara yang seksis, yang ekstremis. Walaupun tadinya hostkan World Cup 2020, 23 22. Saya tahu lah tahun tu asalnya. World Cup. Tapi mereka kan FIFA tu ada sokongan kepada LGBT. Tapi Qatar tu tegas kerana nya dulu dipimpin oleh Dr. Sheikh almarhum Dr. Sheikh Al-Qardawi, salah seorang ulama kontemporari lah, ulama zaman kita itu yang banyak mengeluarkan hukum hakam. Dia dah meninggal lah. Jadi Qatar tu tegas. Ditanya oleh jurnalis, tuan-tuan, jurnalis tanya dengannya,
apa pendirian Qatar tentang LGBT? Kena LGBT tak si dibenarkan masuk ke Qatar adanya. Ada siapa masuk? Ya haram adanya. Dalam agama Islam LGBT haram. Laki suka laki, perempuan suka perempuan adanya. Macam ni orang mau datang situ katanya, adakah yang akan dihukumkan juga? Kalau yang datang ke Qatar nyamuk datang World Cup, saya ada masalah. Tapi kalau dia datang situ nya nak maulah benda-benda macam yang di situ, si boleh katanya. Haram katanya. Akan dihukum katanya. Secara individunya kalau nya tadi membawa pemikiran nya datang sia, tapi nya si dah bawa pemikiran LGBT, saya ada masalah katanya. Tapi kalau dia datang sia nyamuk maulah kempen nak maulah LGBT apa semua freedom of speech ke apakah, si dibenarkan katanya. Tok keluarga di Raja Qatar yang bersuara ya. Dia kata tadi benda-benda macam tu boleh merosakkan minda anak-anak kami orang di Qatar katanya. Orang Qatar tu best tuan hidup di Qatar. Kawan saya tu nya diam di Qatar. Apanya cerita di Qatar tu orang Qatari tu untuk orang-orang Qatar lah. Tidak si perlu bekerja. Kerajaan beri saya seorang satu rakyat saja 5,000 sebulan. 5,000 Qatari rial. Si perlu bekerja. Tapi sini ada sikit sifat yang si best kata kawan saya tak sombong sikit. Sombong. Kadang bila jumpa foreigner macam orang Malaysia, tidak si mau cakap Arab, saya cakap bahasa orang putih. Orang Qatari tu. Tapi kerajaan ataupun kerajaan daripada Qatar tu memang bagus menjaga rakyatnya. Siapa yang lahir dekat Qatar dapat rakyat kerakyatan Qatari akan diberikan bank in setiap bulan 5,000. 5,000 tidak si bekerja tuan-tuan. Tok kawan saya sendiri kata, si bekerja 5,000 Qatar diberi setiap bulan. Siapa bekerjalah, mostly bekerja katanya foreigner, kata kawan saya. Macam kawan saya tu bapaknya kerja di embassy. So nya diam di Qatar lah. Diam di Qatar. Untungnya orang Qatar tu diberi 5,000 setiap bulan. Kalau kita dah kenyang perut dah tuan-tuan. Goyang kaki je di rumah. Si payah bekerja. Duduk di rumah aja. Tahu duit masuk. Si payah bekerja. Tapi nya ada masalah yang menimbulkan sikap malas dan sombong. Nya ada menimbulkan sedikit orang Qatari. Qatari itu ahli sunnah wal jamaah, orang Qatar, Qatarnya. Kalau Bahrain banyak orang Syiah. Kalau di Bahrain, kalau di Qatar ahli sunnah wal jamaah karenanya dipimpin oleh Dr. Syekh Al-Qardawi itu almarhum. Jadi kalau di Qatar memang setidaknya memang tegas dengan pendirian LGBT itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, yang menolak LGBT. Termasuk alkohol katanya. Jadi ada seorang raja Arab tu yang beri misal, yang beri contoh. Yang mana kalaulah anak aku di depan tu dan aku ada dua air, satu air putih, satu air wine dah. Aku pada dengan anak aku, air tok si bagus diminum, tapi aku minum. Mestilah anak akan tanya, kenapa bapak minum? Kenapa bapak minum wine? Kadang-kadang bapak kata haram. Oh, untuk kau sih boleh katanya. Tapi nya otak dia akan proses fikir katanya. Dan nya akan merosakkan minda jadi bapak kupolah jualah. Makanya akan melahirkan generasi-generasi yang rosak. Sama seperti contohnya juga hadis yang kita pernah bacakan sebelum tu, hadis yang keberapa ya, tentang kalau kita duduk di negara-negara tu, selalunya orang yang duduk di negara-negara yang kafir, negara biladul kufur tu, negara-negara bukan Islam, dia akan merosakkan juga akidah mereka kalau kita duduk sia. Sehingga kan ulama mengatakan kalau kita duduk sia boleh merosakkan iman, wajib keluar. Wajib kita keluar daripada sia. Terutamanya orang-orang yang bila mana negara mereka tu hancur. Contohnya seperti Syam. Negara mereka berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, kemudiannya sehingga kena immigrate pergi ke negara-negara Europe apa semua, negara-negara yang tidak ada tarbiyah Islam, dan akhirnya anak-anak mereka tu lahir-lahir je jadi liberal lah, apalah, si pakai tudung lah, banyaklah berlaku macam ni. Sebabnya lah pentingnya di mana kita sebutkan sebagai foundation yang kuat dengan agama. Foundation yang kuat dengan agama, supaya bila mana ada je anasir-anasir ataupun pemikiran yang si betul datang, maka nya dapat lawan. Sebabnya pentingnya ada usaha daripada kita, yang mananya pun solusinya adalah untuk kita mengukuhkan anak-anak kita pun iman.
Jadi saya mengatakan, Syekh Abdul Aziz mengatakan, inilah yang berlaku pada zaman ini, iaitu menetapkan undang-undang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal, dan menghalalkan apa yang diharamkan dengan hanya berpandukan kepada hawa nafsu dan keinginan sendiri tanpa disanggahi oleh sesiapa pun. Perkara ini terjadi apabila orang yang baik direndahkan dan orang yang jahat dimuliakan, serta bercakap sombong dan slogan-slogan kosong tanpa diikuti dengan amal perbuatan. Nah, itu di antaranya yang mengkritik ahli-ahli politik juga. Kritik ahli politik yang manifestonya dan sebagainya. Dan ulama-ulama yang menyokong di dalam politik. Sebenarnya ulama-ulama kebanyakannya akan berparti. Sebagai contohnya Al-Azhar, tuan-tuan. Di Al-Azhar pernah berlaku dulu masa Dr. Mursi. Kalau tuan-tuan mendengar Dr. Mursi nya dipilih sebagai presiden dengan mandat daripada undian rakyat. Dipilih. Nya memang sah pemimpin. Tapi nya tu ada isu lah, nya Ikhwanul Muslimin. Jadi sudah ikhwan tu dengan kerajaan sebelumnya, Jamaluddin ke siapa atau Mubarak, nya pun presiden sebelumnya, ada isu Syingam Ikhwanul Muslimin, politik Mesir lah. Syingam, bila Syingam tadi Asisi, General Asisi, nya general waktu ya, dia suka dengan Dr. Mursi tu. Apanya pula digulingnya Dr. Mursi ya berlaku di sini lah. Alhamdulillah negara kita tu belum ada lah, na'udzubillah min zalik. Kerana bila ada berlaku penggulingan tu memang huru-hara negara. Sebenarnya masanya bila digulingkan General Sisi yang menggulingkan Dr. Mursi berlakunya rusuhan dan sebagainya oleh pemimpin penyokong Mursi. Dan akhirnya General Sisi tu nya bukan orang agama, nya tentera. Bila orang nak rusuh-rusuh tu, apa-apalah tembak. Ya, berlaku kes pembunuhan di masjid dah. Tahun 2014 ke 2015, saya ingat tu. Berlaku tembak. Cukup di masjid, di luar Al-Azhar ditembak oleh sniper. Banyak mati. Lebih kurang dalam beratus yang mati. Peserta-peserta rusuhan lah yang menyertai parti itu. Sampailah ulama Al-Azhar dikritik saya. Kena Al-Azhar bersuara, sedangkan Al-Azhar dah menyatakan bahawasanya setidaknya menyertai mana-mana parti politik sekian tu mereka tu hanyalah orang yang di tengah-tengah, neutral, yang akan mengkritik siapa yang salah. Tidak kritik juga General Asisi dan mengeluarkan kenyataan supaya rakyat jangan lawan Sisi tu. Kita orang ngembak batu, jangan ngembak machine gun. Ni nak lawan, memanglah mati. Jadi nya pun memelihara darah-darah rakyat tadi. Jangan fatwa kami orang haram keluar daripada rumah menentang sidak tu, jangan. Kerana bila mana satu kerajaan, maka setidaknya Al-Azhar mengeluarkan fatwa masa saya, bila mana satu kerajaan tu digulingkan dengan cara macam ya mutaghallib, katanya mutaghallib, as-sultah mutaghallibah, bila mana satu kuasa yang digulingkan, maka ikut syarak mereka tu adalah pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah kalau ikut dalam hukum hakam lah. Hukum hakam siasah tu memang ada dalam hukum hakam politik tu. Bila hanya gunakan kuasa, contohnya seperti siapa lagi? Muammar Gaddafi, presiden Libya. Sebelumnya Libya tu ada raja, nama rajanya Raja King Idris bin Ahmad As-Sanusi. King Idris tu nya dikritik oleh rakyatnya. Rakyat yang mana tu lembab, si pandai nak manage negara, dikritiklah. Muammar Gaddafi tu general Libya, apanya pula digulingnya Raja Idris waktu, tapi nya bunuh lah. Masa Raja Idris tu berubat di London, maka Muammar Gaddafi nyerang istana King Idris tu, dan akhirnya nya jadi presiden gitu. Memangnya ada bawa kebaikan lah, dan nya dikira sebagai pemerintah yang sah, walaupun ada cerita-ceritanya agak kejam lah, nya menghalau keluarga As-Sanusi tu keluar daripada Libya. Tapi keluarga As-Sanusi tu keluarga Nabi yang berketurunan Sayyidina Hasan. Keluarga As-Sanusi tu datang daripada jalur Al-Imam Muhammad bin Ahmad As-Sanusi, salah saya namanya, yang anak murid kepada Said Ahmad bin Idris. Mereka tu adalah keturunan yang datang daripada Morocco, daripada Maghribi. Bila mana digulingkan
King Idris tu. Maka keluarganya dihalau oleh Muhammad Al-Gaddafi. Kerana apa? Kerananya takut kelak ada rusuhan. Takut keluarga Sanusi tu kelaknya akan nunggah orang, gumpul, gulingkan Muhammad Gaddafi. Tapi takdir Allah lebih mendahului segala-galanya. Di mana apa? Muhammad Gaddafi dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Teruknya dibunuh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nanggap videonya dibunuh, kesian nanggapnya. Allah nak hinakan lah. Mungkinnya ada dosa-dosa yang nyapolah, tapi kita doalah moga Allah ampunkan dosa-dosanya. Di mananya tadi dijolok daripada buritnya sampai keluar, ditusuk dengan besi oleh rakyat-rakyat Libya. Yang memang ada kebaikannya pula, tapi orang Arab tu ialah syik bersyukurlah. Bayangkan orang bujang yang mau berkahwin diberi duit. Kalau saya dah pergi Libya dah, kahwin dengan orang Arab je. Tapi masalahnya orang Arab syik bersyukur, elektrik free, pendidikan free diberi oleh Muhammad Gaddafi. Kerananya memajukan negara Libya, hanya memajukan negara Libya. Cuma ada skandal-skandalnya yang kita siapa nak ceritakanlah, panjang ceritanya. Ala kulli halnya, setiap pemimpin tu tidak sempurna. Memang ada cacat celahnya. Kerana pemimpin yang sempurna hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia memimpin umatnya dengan wahyu. Mayantiquna 'anil hawa illa wahyun yuha. Nabi tu hanya berbicara bukan dengan hawa nafsu tapi dengan wahyu. Sebab ialah kepimpinan Nabi tu sempurna. Kemudian kenapa pimpinan para sahabat tu tadi yang terbaik juga? Kerana khulafa ar-rasyidin tu mereka tu tarbiyah daripada Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Cuma kalau kita baca sejarah, Sayyidina Uthman ada melakukan sedikit kesilapan. Kerana timenya mulanya kroni-kroni berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Cuma Sayyidina Umar adalah zaman di mana pemimpin yang bersifat warak dan zuhud. Utusan-utusan Rom masa cari pemimpin Islam, jangan ni presiden orang Islam tu. Jangan orang yang pakai baju compang-camping. Kacak lagi jubah saya tu daripada jubah Sayyidina Umar. Macam tu pemimpin umat Islam kah? Kenanya si pakai baju yang bermegah-megah. Berbeza dengan orang Rom pakai jubah sampai di bawah lantai. Diheret-heretnya pasir-pasir di bawah. Nak menunjukkan jubahnya panjang. Ya, perbezaannya. Jadi pimpinan setelah zaman tersebut memang ada banyak cacat celahnya. Berbeza dengan Nabi lah. Jadi pada zaman kita kita pilih pemimpin mana yang memberi manfaat dan seterusnya kekalkan stabiliti kita lah sebagai umat Islam dan menjaga rakyatnya, insya-Allah. Malah cerita politik dah habis PRU tu. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu depan pada hadis yang ke-30. Dan saya bercadanglah tuan-tuan, insya-Allah kalau tidak ada aral melintang, oleh kerana saya melihat banyak yang mengajar kitab fiqh. Ustaz Awam Fakul ajar kitab bab solat. Mungkin saya akan teruskan dengan kitab hadis Mukhtarul Hadis yang ada 53 hadis lebih kurang dalamnya, 59 hadis di dalamnya, dan hadis yang syumul lah, ada berkaitan dengan amal, berkaitan dengan hukum hakam yang kita akan bacakanlah setelah selesai kitab tu. Dan si banyak itu. InsyaAllah berkat doa-doa daripada ahli qaryah masjid, doa mau khatamkan insya-Allah kita khatamkanlah. Si banyak itu. Dan hadis ke-30 dah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Segala baik dan buruk, baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya. Moga Allah berikan kepada kita taufik dan hidayatnya, dan diberikan istiqamah dalam mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.